tadi pelbagai aneka sup yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di sana. Kalau cerita tentang sup ni, saya memang suka makan sup waktu tekak tak sedap ataupun waktu demam ke, masuk sup dalam tu, oh rasa tenaga kembali. Dan untuk kita berkongsi, kata orang sup yang pertama, demonstrasi sup yang pertama bersama saya ketika ini adalah Encik Muhammad Effendi Wantih ataupun lebih dikenali ataupun lebih mesra dengan panggilan Pak. Abang Tan. Abang Tan. Ya, Abang Tan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, Abang Tan ni, kita nak buat apa hari ni? Okey, hari ni Abang Tan akan buat demo masak sup eko. Okey. Okey, sup eko ni tapi untuk resipi Abang Tan ni dia a mixture of Melayu dengan India. Kita tahu kan ada sup khas, betul. Mama, ya, betul. dan sup jenis. Jadi untuk sup ni adalah satu kelainan yang you tak boleh rasa lah tempat lain. Maksudnya kalau sup Thailand tu dia macam masam-masam pedas. Kalau sup dekat mamak tu kita makan macam pekat rasa rempah dia. Rasa rempah dia. Okey, tapi yang Abang Tan punya sup ni dia antara ada rempah. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Lepas tu dia rasa kita nak tahu resepi kejap lagi. Baik, kita mungkin boleh mula. Pak Tan, sebelum tu Abang Tan mungkin boleh cerita sikit kenapa eko ni selalu jadi pilihan. Apa yang istimewanya atau mana sedapnya tu? Selalunya kalau kita tengok eko ni seekor lembu ada satu ekor je. Betul. Jadi selalunya yang kurang ni lah dia akan jadi macam berebut kan. Jadi bagi Abang Tan kan ekor ni susah sikit lah. Susah sikit untuk kita dapat lah. Kalau kita nak dapat susu tulang kan banyak dijual kan. Betul. Jadi kalau nak beli ekor tu certain area yang kita boleh dapat. Betul. Kalau daging tu ada banyak daging lah banyak, bahagiannya. ada kaki, ada ni kan. Tapi macam ekor, lidah. Ni benda-benda yang kita panggil yang agak sukar. Ada satu je dekat ekor, dekat lembu tu. Okey, baik, faham. Apa bahan-bahan yang diperlukan Abang Tan? Macam biasa, kita ada 3 serangkai. Kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Lagi satu. Jadi hari ni, Abang Tan dah buat dia punya rempah. Bawang ni dah termasuk dalam ni lah. Semua dah ada. Ini di blend ke macam mana? Kita blend dan kita masak tanak. Dia ambil masa dekat 40 minit macam tu. Oh, lama juga 40 minit. Untuk dapatkan dia punya masak yang elok. Masak yang elok tu maksudnya macam mana? Maksud dia berminyak elok, lepas tu rempah dia punya bawang dia masak dengan orang kata untuk dapat rasa yang elok lah. Untuk dapat rasa dia tu. Kalau terlalu cepat kadang-kadang kita akan rasa halia dia. Kita akan rasa bawang sangat kan. Tapi untuk dapat macam ni punya bentuk kan, jadi kena ambil masa. Okey, Abang Tan, saya nak tanya dekat bahagian ekor ni, kalau saya tengok ekor lembu tu halus je, ada ke isinya? Kalau tengok ni, banyak sikit ni. Kalau ekor kambing, yes. Memang tak banyak lah kan. Sebab ekor kambing kan kecil kan. Jadi kalau ekor lembu ni memang agak orang kata cukup lah. Boleh untuk makan. Senang didapati di pasaran lah maksudnya. Okey, baik, sekarang ni kita buat apa? Cuma harga dia lebih mahal daripada harga daging biasa lah. Faham. Sebab yalah, seekor lembu kan ada satu je. Ada satu je ekor. Okey, sekarang ni kita buat apa, Pak Tan? Sekarang ni tengok dia dah masukkan rempah. Rempah ni untuk dapatkan sup yang habis berempah, kita kena ada ketumbar. Ketumbar? Ya, ketumbar, jintan manis, jintan putih. These 3 item ni memang kena ada. Cuma banyak wajib mana yang kita nak letak. Okey. Jadi itu yang jadi lain-lain resipi tu. Setengah orang letak banyak ni, setengah orang letak banyak ni kan. Jadi untuk Abang Tan ni 3 benda tu memang kena ada dalam ni. Jadi dia akan nampak color dia tu. Nampak dia habis berempah. Macam mamak. Ya, betul. Tapi dalam ni juga saya letak rempah yang ke arah Melayu. Sup Melayu. Supaya adalah mamak dan juga Melayu tu. Sebab kalau kita nak makan sup mamak, baik pergi kedai mamak. Betul. Jadi kalau nak makan sup Melayu, kita pergi kedai Tom Yam kan. So ni kita buat tengah. Kena pergi tengah. Okey, baik Abang Tan, saya nak, kalau daging ni dia adalah cara siang dia. Kalau ekor ni ada ke cara siang yang untuk kita nak hilangkan hamis ke? Kalau nak hilangkan hamis, paling senang basuh dulu dengan air kosong. Okey. Air kosong. Lepas tu kita ambil tepung. Apa-apa tepung pun. Kalau orang dulu dia nak air beras tu kan. Air basuh beras tu. Jadi dia basuhkan dengan ni ataupun air asam. Air asam tu kadang-kadang dia akan buatkan daging kita a bit masam macam tu lah kalau kita tak betul-betul. Saya lebih suka guna tepung. Air basuh dengan air, basuh kemudian dengan tepung. Kemudian, salut dengan tepung ke? Lepas tu kita ambil tepung, kita tabur je dan kita ramas-ramas
Jadi kita basuh sekali lagi. Okey. Jadi kita buang balik tepung tu. Jadi yang mana yang lendir apa semua tu dia akan lekat dengan tepung. Jadi dia akan keluar sekali. Dan bau dia pun akan kurang lah. Okey, baik. Kalau cerita tentang sup Eko ni, daging ada bahagian-bahagian macam batang pinang dia sangat lembut. Kalau tekstur untuk Eko ni pula macam mana? Dia macam sup gearbox apa semua. Dia memang lambat masak dia. Selama berapa lama tu untuk kita masak? Kalau kita nak masak make sure dia empuk tu. Biasa macam ni lebih kurang 1,5 jam ke 2 jam. Lamanya. Ya, betul. 1,5 Tapi kita jam, ada 2 jam. macam sekarang kan, kita dah ada pressure cooker apa semua kan. Pressure cooker sekejap lah, lebih cepat. Dia tak kacau rasa kalau kita letak dalam pressure cooker? Kalau kita masak gunakan pressure cooker, apa yang kita boleh buat, kita rebus dulu Eko dalam air tu. Lepas tu kita sekejap, kita baru masukkan rempah. Kita tumis luar. Biar sekejap, kita tumis dulu. Lepas tu baru kita masukkan rempah di luar. Lepas tu pasang balik sekali lagi. So dia akan resap dalam tu. Okey, baik. Ataupun kita tumis dulu, lepas tu kita letak Eko sekali, taruh air, kita set up pun boleh. Dia boleh dua cara lah. Okey, ada dua cara lah. Okey, baik Abang Tan, kalau kita makan sup ni kan selalunya memang tak lengkaplah sup tanpa kicap Johor. Kicap Johor. Boleh ceritakan sikit tak resepi kicap ni pula? Kicap Johor ni sebenarnya wife saya orang Johor. Okey. Bangsa Johor. Ya. Jadi dia yang sebenarnya resipi dia lah. Jadi kita gabungkan kicap Johor dan juga sup pekat Abang Tan ni lah. Okey, baik ni kalau saya boleh dalam ni saya boleh ambil gigil angkat pun. Okey. Dalam ni kita ada cili basically. Okey, baik. Kicap cili padi. Cili padi. Okey, baik. Kicap premium lah. Bagi saya jangan ambil kicap soy sauce yang cair tu kan. Jadi dia tak rasa dia tak naik. Ada sedikit bawang putih. Ada yang perasa lah, garam apa semua sikit lah. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tanya, ni dah siap ke? Ini kena tunggu lama lagi ni. Lama lagi nak tunggu. Lama lagi. Tapi kita dah ada yang dah ready dah. Ini yang dah siap. Ini versi yang dah siap penonton-penonton dari sana sejam 2 lagi. Memang tak habis siaran kita. Baik Abang Tan, mungkin boleh kongsikan kepada kami ataupun penonton-penonton di luar sana yang nak rasa sup Abang Tan ni, mungkin ada Instagramnya, ada Facebooknya. Boleh datang ke, kalau boleh search IG Abang Tan, sup gearbox kami Abang Tan. Lokasi kita di Sri Aman Food Center, Bukit Jelutong. Kita buka setiap hari lah, basically 7 hari seminggu, daripada pukul 11 pagi sampai 9 malam. Dan Abang Tan juga, selain daripada kita ada gearbox, kita ada sup Eko, sup kambing, kita ada juga grill. Wow. Kita buat grill kambing dan juga grill ayam. Bagi yang nak makan grill. Okey, baik. Terima kasih banyak Abang Tan. Sementara kita nak tunggu kita punya sup Eko ni masak, kita nak dengar dahulu apa pendapat rakan-rakan kita di luar sana, apa agaknya sup kegemaran mereka. Jom kita tengok. Kalau saya, menu sup kegemaran saya adalah kebiasaannya sup tulang rusuk lah. Sebab sup tulang rusuk ni memang menjadi pilihan menu sup untuk satu keluarga saya. Dan untuk menu pilihan sup tulang rusuk, biasanya saya akan masak dengan cara menumis untuk menghilangkan bau hanyir pada tulang rusuk lah. Kepada sup ayam, sebab anak saya pun sup ayam adalah pemilihan keluarga lah. So cara masakan saya biasanya saya pun dalam waktu-waktu yang sup haba ni saya memang mengamalkan makan sup, sebab sup ni healthy, dia boleh menurunkan kadar panas dalam badan. Saya kurang gemar sup sebab last time saya makan sup adalah sup kambing. So saya kurang gemar kambing. So sup tu dia kuat sangat bau kambing. So saya tak boleh makan. Tapi saya boleh makanlah macam sup ayam. So sebab sup ayam ni kita boleh makan dengan mihun atau makan dengan nasi kan. So saya tak ada masalah, cuma saya kurang gemar sangat dengan sup. Tapi saya boleh je makan. Saya suka makan sup, terutamanya sup yang pedas, macam sup tom yum macam tu. Sebab saya orang Negeri Sembilan, so saya makan pedas. Tapi kalau macam kalau dia punya bahan dalam tu macam lembut lagi okey lah. Sebab kalau daging saya makan braces, so macam takut sikit. Kalau saya suka makan sup tulang. Sebab dia kan kalau macam, dia macam comfort food macam tu. Kalau macam hari sejuk ke kan, bila kita, kalau sup tu panas lagi sedap. Dia macam masuk kat tekak, lepas tu rasa macam lega macam tu. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini.
Okey, ini dia ramai penonton tertunggu-tunggu tadi. Makcik dah beli minyak saji. Hari ni menu apa nak buat ni? Jangan risau, hari ni kami nak kongsikan kepada anda satu lagi menu yang dibawakan khas untuk anda hari ini, iaitu sup ketam. Hari ni kita akan bersama dengan Cik Mursyid. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Sihat, selalu tengok di Instagram, di media sosial. Hari ni bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi satu lagi menu istimewa. Menu apa ni nak bawa hari ni? Hari ni pihak Saji membawakan kita menu yang istimewa iaitu sup ketam. Okey, memang istimewa sebab sekarang ni rata-rata dengan orang demam lah, orang sakit tekak lah. Sup ketam ni memang sesuai kan untuk orang yang tak sihat ni? Sesuai, terutamanya pada yang cuaca yang panas sekarang ni. Memang sup ketam ni memang sihat untuk everyone lah yang boleh guna. Okey, panas pula hati saya dengar. Tapi sebab tak sabar nak menikmati hidangan menu ketam ni. Mungkin Cik boleh kongsikan apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk menu ketam kita ni? Baik, boleh. Bahan ni sikit sahaja. Kita akan gunakan minyak masak saji. Ini paling penting. Kita ada ketam, of course. Kita sup ketam. Kita ada bawang putih dan bawang merah yang kita telah ditumbuk. Garam, rempah punjut, air, halia, tomato, seledri dan daun sup. Itu sahaja. Ini je bahannya? Itu je. memang nampak mudah sangat. Mudah sangat. Okey, kita dah boleh panaskan kita punya api. Okey, alright, kita panaskan api. Okey, Sid, kalau kita cakap tentang penggunaan minyak pula kan, mungkin Sid boleh kongsikanlah kenapa dan apa keistimewaannya minyak masak saji ni? Minyak masak saji ni salah satu kelebihan dia, kat kedai boleh dapat banyak-banyak saiz. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan 5 kilo. So nak sikit, nak banyak, macam-macam ada. Betul. Ini macam kalau duduk apartmen macam saya sesuai. Beli yang kecil sebab tak payah nak angkat berat-berat kan. Betul. Kalau nak buat open house beli yang 5 kilo betul. Makcik tipah kat rumah tu dia beli yang besar tu. Sebab maklumlah nak buat open house hujung-hujung minggu ni kan. Okey, kalau kita cakap tentang pentingnya penggunaan minyak masak ni juga kan, kadang-kadang orang macam salah faham. Dia fikir macam betul ke kena beli minyak masak yang tertentu? Sebab apa sebenarnya kelebihan dia untuk masakan kita tu? Untuk minyak saji ni salah satu kelebihan dia sihat. Dia option yang lebih sihat sebab dia penuh dengan vitamin E dan juga dia bebas kolesterol. So kalau nak sihat-sihat tu bolehlah guna minyak saji ni. Lepas tu lagi satunya kelebihan yang saya rasa yang memang power lah sebagai seorang tukang masak dan chef, dia tak ada flavor. Okey. Bukan tak ada flavor bukan maknanya masakan ni tak kurang flavor. Maknanya resepi nanti dia tak larilah. Okey, maksudnya dia mengekalkan rasa asli masakan tu. Betul. So kalau sup ketam dia rasa sup ketam lah. Betul, bukan sup ayam nanti jadi. Sekarang saya tumiskan bawang merah dan bawang putih sebentar. Bau dia memang sangat-sangat wangi lah. Itu yang pentingnya kan, kita tahu pemilihan minyak masak kita ni kan. Okey, Sid dah masukkan air. Tapi Sid, ini juga yang penonton-penonton kita nak tahulah. Ada tak Sid boleh kongsikan? Sebab ada resepi kita, resepi sup ketam. Tips pemilihan ketam ni. Baik, ketam tu lagi. Tidak. Cik dah basuh dah, saya dah pastikan. Okey, ketam ni kita kena pastikan dia betina atau jantan. Okey, kalau betina dia warna brown-brown sikit. Yang jantan dia blue-blue sikit, gelap-gelap macam ni ya. Lepas tu lagi satu, kalau betina kena pastikan ada telur ke tak. Ada setengah orang tak suka telur. Kalau tak suka telur tu keluarkanlah. Okey. Lepas tu kena bau. Kalau ada bau dia fresh, makna dia kurang bau. Kalau bau dia kuat sikit, makna dia kurang fresh sikit lah. Orang kata bulan penuh, bulan mengambang, bulan separuh ada kaitannya dengan isi ketam, betul ke? Saya pun tak pasti. Tak pasti Tak pasti. Tapi itu saya baca lah. Dia kata kalau bulan penuh maknanya isi ketam tu banyak. Tapi kalau bulan separuh isi ketam tu sikit. Tak tahulah. Itu saya baca je. Kena tengok bulan. Okey, Sik, kita nak berbaliklah kepada soalan minyak masak ni kan. Kita gurau pun kita gurau juga kan. Sebab makcik-makcik timah, makcik bedah kat rumah ni dah tak sabar nak tahu ni. Sebab dia dah beli banyak minyak ni. Mereka nak tahulah tentang minyak ni kan. Kebiasaannya kita beli minyak ni, kita memang sayang. Kita nak tahu sebenarnya berapa kali kita boleh guna ataupun ulang pakai minyak kita ni. Minyak ni. Minyak ni special. Sebab dia diproses dengan teknologi yang tinggi. So dia boleh guna 3 atau 4 kali tu. Banyak tu. So kalau guna jenama lain, kalau biasanya pizza, kalau goreng ayam, dia macam warna dia perang sikit kan. Tak, minyak saji ni dia maintain dia punya kecerahannya, dia punya freshness dia. Jadi saya ulanglah. Jadi macam mungkin penonton-penonton yang nak tahu berapa kali kita boleh guna ataupun ulang pakai minyak saji ni, kita boleh guna ataupun ulang pakai 3 hingga ke 4 kali. Betul, 3-4 kali. Selagi warna dia masih lagi elok lah, betul tak? Betul, dan betul. kalau tidak menjadi gelap, maknanya kita masih lagi boleh pakai. Boleh. Kita jimat tu. Betul kan? Betul. Betul. Okey.
Tu masukkan apa tu? Ni masukkan halia Kenapa kita kena masukkan halia? untuk kurangkan bau ketam nanti. Oh, bau halia itulah. Betul. Sekarang pun saya masukkan tomato. Kalau para penonton yang guna tomato kecil, guna 1 biji. Oleh sebab tomato saya ni besar sikit ni, saya guna setengah je lah. Setengah je. Okey. So sekarang ni saya nak hiris-hiris sikit seleri. Seleri ini bagi nak naikkan rasa dia lah kan? Saya pergi sana boleh? Boleh. Nak tolong. Boleh. Silakan. Tolong mengacau. Silakan. Sekarang kita nak kasih dia buih-buih sikit. Bagi dia mendidih. Mendidih. Buih-buih pula. Dah start mendidih, kita buih-buih bolehlah berbubble-bubble juga sama. Betul. Boleh dah mendidih, dia akan berbuih. Penonton jangan. Betul-betul dia akan mendidih. Betul kan, Sik kan? Betul. Sik, kadang-kadang kan ada orang dia takut tau. Bila kita nak masak sup ni, kita memang kena menumis kan. Ada orang cara dia berbeza-beza lah. Ada orang dia memang terus naik dengan air, rebus kan. Ada orang dia akan tumis. Kadang-kadang orang takut kalau ada penggunaan minyak yang banyak. Tapi kalau kita tengok ni memang minyaknya cantik, baunya wangi. Mungkin Sik boleh kongsikan sikit pentingnya penggunaan minyak ni juga dalam masakan sup ni. Sebab dia satu option yang bersihat. Seorang tak payah risau sangatlah kalau terletak lebih sikit pun tak apa. Dia penuh dengan vitamin E. Sihat untuk anda. Okey, penuh dengan vitamin E. Tak ada kolesterol kan? Tak ada kolesterol. Betul. Proses yang berteknologi tinggi. Okey. Ketam ni tadi hidup di jalan boleh masukkan? Boleh sekarang boleh. Kita boleh masukkanlah Kita masuk. Saya lupa masuk sekali ke? Masuk sekali. Dia punya shell tu dikasih flavor extra sikit. Oh ya. Ya. Okey, saya masukkan Silakan. Okey, awak masukkan tu. Okey. Saya masukkan Saya masukkan rempah puncut dia. Rempah puncut. Nampak ketam ni tadi Sid. Okey, jadi Sid ni betul lah kan kalau musim-musim panas ni yang orang demam, anak-anak kita ramai yang demam sekarang ni kan, sesuai lah untuk makan sup ketam ni kan? Sesuai. Lepas tu resepi ni simple sangat. Masa panas-panas pun letih-letih kan. Ni senang, campak-campak je. 10 minit, siap. Yang 2 ekor kaki dia ni saya biarkan naik? Biarkan je lah. Sekarang saya taruh garam sikit lah. Garam, okey. Yeah. Garam kita memang letak akhir sekali kalau boleh, my personal preference awal-awal. So garam dia boleh masuk ke dalam ingredient dia. Betul. Berapa lama masa yang kita perlukan untuk siapkan ataupun masak sup ketam ni? Kepada para penonton yang masak di rumah, 10 minit sahaja. Jangan lebih sangat sebab ketam ni dia masak cepat. Actually semua seafood dia masak cepat. Okey. So 10 minit sahaja. Warna dia pun dah berubah kan, dah jadi warna merah macam pemalu. Macam Sik pun pemalu juga. Ya betul lah, muka Sik pun nak cakap tadi takut pula. Betul dah merah. Okey, bagi anda penonton kan yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang produk-produk daripada Saji ni, tentang minyak masak, tentang macam-macam lagi produk yang ada, macam mana cara untuk mereka terus mengetahui tentang produk daripada Saji ni? Kalau nak tahu lebih lanjut atau nak tengok resep untuk sup ketam ini, boleh layari media sosial Saji @Saji Malaysia Official. Semua kat sana. Okey, ada website, ada Facebook dan juga Instagram dan juga nombor hotline yang boleh anda hubungi untuk anda ketahui dengan lebih lanjut lagi tentang produk-produk daripada Saji ni. Mungkin Cik Timah nak tahu kan berapa kali proses penyulingan tu, boleh call je hotline tu. Nak tahu resepi-resepi yang dikongsikan oleh Sid dan juga chef-chef kita sebelum ni, boleh terus ke media sosial Saji. Okey, saya nak rasa sup yang disediakan oleh Sid ni, boleh minta sudu tu? Boleh. Yang ni guna ni. Sambil-sambil saya nak rasa sup sebelum tu kan, sebelum sup crab ni, sebelum kita hidangkan, kita taburkan sikit ni daun sup. Kasih dia freshness sikit. Silakan. Okey. Sambil-sambil saya nak rasa ni, bau dia wangi. Jangan marah penonton. Rasa yang Sid masak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ke tak? Sedap rasa ketam. Itulah. Okey, sedap. Baik rasa Okey, sambil saya nak menikmati hidangan sup ketam ni, kita akan bersama dengan Syira. Seronok awak tadi sup ekor. Lepas ni ada sup gearbox dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dahulu kepada anda aneka resepi sup yang menjadi pilihan rakyat di Malaysia ni. Kita saksikan. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini. Sup suhun pucuk telur sesuai untuk menu bersahur ke, berbuka ke, memang layan you all. Okey, mula-mula kita rendam suhun pucuk tu hingga dia lembut. Lepas tu kita tumbuk bawang merah berputih halia. Lepas tu kita tumis hingga dia wangi, masukkan serbuk black pepper, tumis hingga layu, masukkan air. Lepas tu masukkan carrot, lepas tu masukkan suhun pucuk, masukkan mushroom seasoning and garam. Mushroom seasoning ni no MSG, jangan risau. Lepas tu masukkan telur sebiji demi sebiji, tutup periuk tu api kecil. Dah siap masak sup, tabur daun sup, daun bawang.
Hai Wakma, hari ni kau nak share resepi sup belut ala Thai. Macam biasalah kalau eksotik ni Pok Wi lah request nak sup masam-masam pedas ala Thai tu. Mau kita tengok. Mula-mula kita panaskan minyak, tumis bahan ketuk dengan bahan higih ni sampai dia garing, masukkan rempah sup, godai lagi biar rempah tu masak. Lepas tu masukkan air secukupnya. Ikut Wakma lah nak kuah banyak mana. Lepas tu kita masukkan cube ayam, tambah sos ikan sikit, perah jus limau. Lepas tu masukkan gula sikit, masukkan daun limau purut dan juga asam keping untuk elakkan rasa hanyir belut lah. Lepas tu bila dah mendidih, masukkan lagi ikan belut yang kita potong kecil-kecil. Lepas tu godeh dalam 15 ke 20 minit sampai dia menggelegak, sampai ikan tu masak. Jangan lama sangat, jangan sekejap sangat. Lepas tu kita bolehlah masukkan tomato dan juga tabur daun ketumbar. Daun ketumbar tu masuk akor sekali. Dah siap lah kita punya sup ala Thai. Sedap weh kalau belut ni masuk sup ala Thai pedas-pedas masam-masam gini. Memang mengiruk jawabnya, hidangkan dengan nasi panas, telur dadah. Baik, para penonton, kalau anda nak tahu dekat pekarangan Sri Pentas ni bau aroma sup pelbagai jenis menusuk ke dalam hidung saya ni. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk santuni rakan kita di Facebook. Daripada Natira Muhammad Yusof, saya pilih sup cendawan campur fishball, fish cake dan juga potongan ayam. Tambah bawang goreng dan juga daun sup. Sesuai untuk yang cuba nak menurunkan berat badan. Ini penting ni. Untuk mereka yang nak turunkan berat badan, anda boleh ikut tips dan juga menu yang dikongsikan oleh Puan Natra ini. Baik, ini adalah menu daripada Puan Natra. Kita nak kongsikan pula menu sup seterusnya bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Ahmad Zakaria. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelahnya adalah ibunya, Puan Nora. Betul. Assalamualaikum Ibu, apa khabar? Okey, baik Encik Syazwan, kita nak masak apa hari ini? Hari ini kita nak buat demo sikit masakan sup kambing. Kat sini kita ada daging kambing, kemudian kita ada gearbox kambing. So sebenarnya banyak orang tanya kalau masak sup kambing ni, satu problem dia adalah bau. Betul, hamis kambing tu. Hamis kambing. Kadang kebanyakan orang dia makan kambing tapi bau, sebab bau tu dia tak tahan. Jadi hari ni kita nak tunjuk macam mana kita sediakan sup kita, dan banyak bahan rempah ni dia akan membuatkan hilang bau kambing. So you boleh makan, tak ada masalah. Okey, baik. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah? Bahan-bahan dia sangat basic, sangat asas, yang mana perempuan di rumah pun boleh dapat dengan mudah. Yang pertama kita ada bawang yang kita kisar. Kemudian kita ada garam, gula batu, kita ada jintan manis dan jintan putih. Kemudian ada bawang lada putih, kemudian lada hitam dan 3 sekawan lah. Ini bahan asas, bahan renehan asas. Dan yang paling penting, disebabkan kita campuran kita punya daging ni atau renehan ni adalah daging dan tulang, jadi kita tak perlukan minyak. Oh, okey. Jadi sup tu dia tak berminyak. Maknanya kalau minyak yang keluar adalah minyak yang original daripada gearbox dan daging semua tu lah. Okey, baik Encik Syazwan, kalau kita cakap tentang gearbox ni, saya tertanya-tanya, gearbox ni bahagian mana sebenarnya? Okey, gearbox ni dia bahagian lutut lembu. Lutut lembu dan lutut kambing lah. So kalau dalam satu ekor tu kita boleh dapat lebih kurang dalam satu batang kaki kita boleh dapat 4 bahagian. So maknanya bila 4 kaki tu maknanya 8, 16. So 16, 8, 16, 24. Okey, kita banyaklah bahagian yang kita boleh dapat. Okey, baik. Dan sekarang ni kita nak masukkan adalah ini gearbox lembu. Kemudian kita masukkan daging kambing lah. Dengan tulang. Dia campuran daging dan tulang. Okey, selalunya berapa lama untuk kita masak sup gearbox ni untuk pastikan dalam, kalau tak silap saya kat dalam ni macam agak dalam kan? Nak pastikan dia betul-betul masak kat bahagian dalam sebelum kita makan. Kalau untuk daging, dia sama saja. Daging kambing dengan daging lembu ni dia sama je lebih kurang dalam, sebab kita masak dalam open cooker macam ni, dia lebih kurang sejam setengah lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau di rumah, kalau tuan-tuan puan masak menggunakan pressure cooker, dia lebih kurang 40 minit, setengah jam dah empuk dah. Cumanya untuk gearbox dia take time sikit. Kalau ini berbeza. Kalau untuk gearbox kambing dia ambil masa lebih kurang dalam 2 jam. Sejam setengah macam tu. Setengah 2 jam. Kemudian tapi kalau gearbox lembu pula dia ada 2 bahagian. Sebab gearbox lembu ni dia besar. Jadi dia ada bahagian lemak dan dia ada bahagian daging. Macam kita display hari ini adalah bahagian daging. Dia ambil masa dalam 3 jam ke 4 jam. Tapi kalau bahagian yang lemak dia bercabang, itu biasanya ambil masa 5 ke 6 jam baru dia betul empuk. Okey. Baik, sama ke cara untuk kita siang gearbox daripada lembu dan juga daripada kambing ni untuk hilangkan bau-baunya? Sebab lembu ni pun ada baunya, betul? Betul. Dia masa basuhan sama, tak ada masalah. Cumanya bergantung pada rempah yang kita pakai. So bahan rempah ni lah yang menyebabkan dia menutup bau itulah. Dan bila renehan tu lama, dia dah keluar segala hamis-hamis darah
rempah dan sebagainya sudah selamat dimakan, tak ada masalah. Okey, baik Encik Syazwan, saya ada satu pengakuan untuk buat. Saya tak pernah makan gearbox. Saya nak tahu dekat dalam ni sebenarnya ada apa dan cara nak makan kat dalam ni macam mana nak makan? Okey, so dalam ni sebenarnya dia ada sumsum, tulang sumsum lembu lah. Dalam bahagian tulang tu. Kemudian dia actually dia ada banyak sumber protein lah. Okey. So kalau nak makan untuk gearbox lembu ni, ini straw dia agak besar. So boleh sumbat dan boleh sedut. Ini dah masak ke? Dah masak. Kalau saya nak cuba yang ni boleh tak ada ke? masalah. Boleh ya, izinkan saya ya. Okey. Okey, semua. Dalam ni boleh dah masak ya? Dah masak. Okey. Boleh naik. Merasa macam lemak-lemak. Yes, betul. Rasa macam lemak-lemak memang macam lemak. tu kan? Betul. So betul lah saya masukkan ini dengan straw. Betul. Tak ada cara makan yang lain. Tapi kalau orang dulu menariknya orang dulu dia tak ada straw kan. Kalau zaman dulu tak ada straw. Jadi macam mana kita makan gearbox ni, kita ketuk tulang dengan tulang tu. Dia akan jatuh lerai ke bawah. Macam kita ketuk ketam. Macam tu. Okay. Tapi zaman sekarang ada moden, dia dah ada straw yang mudah. Okey, baik. Kalau kita cakap tentang sup gearbox ni sesuai dimakan dengan apa? Nasi ke, roti ke, nasi dan sambal belacan ke, sambal hitam ke? Okey, betul. Okey, untuk penyediaan, dia berbeza penyediaan sup ni. Ada orang buat sup dia style berempah. Pekat. So itu macam sup mamak sebagainya. Tapi untuk kita, sup kita very light. So dia sangat sesuai untuk makan dengan bihun, dengan nasi, dengan kuih tiaw, dengan bubur. Dengan kuih tiaw, ya, betul. Okey, baik. Dan kita sediakan 2 sambal kat sini. Kita ada sambal kicap. Kalau orang-orang belah selatan, di Johor sebagainya memang popular lah sambal kicap ni. Dan kita ada juga sambal merah atau sambal belacan. Ini memang signature kita. Maknanya pelanggan memang datang, memang adik saya nak beli lagi sambal. Kongsilah sikit resepinya, boleh ke? Base dia, bahan dia tak adalah bahan rahsia. Standard lah, cuma tomato, cili api, garam, gula dan sebagainya. Itu je lah basic. Bahan basic. Cumanya mungkin cara penyediaan orang berbeza-beza. Cuma ini memang kita punya signature sambal lah. Dan dua-dua ni you boleh makan pair dengan nasi boleh, pair dengan mi boleh, kuih tiaw boleh, bubur pun boleh. Nak mix dua-dua sambal pun boleh. Dia jadi rasa yang lain. Pelbagai lah senang kita. Betul. Saya nampak kat sini pun ada apa ni? Ini kambing. Oh, ini kambing. Ini gearbox lembu. Ya, betul. Ini gearbox kambing. Okey, baik Encik Syazwan, kalau penonton di luar sana nak rasakan sup gearbox daripada Encik Syazwan dan juga air tangan ibunya, di mana mereka boleh pergi Instagramnya? Okey, boleh Google, type saja Sup Power Padang Jawa. Kemudian kat situ ada nombor phone tertera. Kita buka tiap hari dari Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Ahad. Bermula jam 4 petang hingga 11.30 malam. Okey, baik Encik Syazwan, sementara kita nak tunggu sup gearbox kita ni siap, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.